Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Cikgu Syahidah Sahar kerana sudi untuk bagi sedikit ilmu lah kepada kita pada hari ini. Dan sebelum kita mula majlis, saya mempersilakan Anas Naim untuk baca doa sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya teruskanlah untuk Cikgu Syahidah program untuk hari ini. Memantapkan lagi kita punya penyata kewangan. Untuk makluman Cikgu Syahidah ni merupakan antara JU lah. JU Prinsip Tekanan Daerah Johor, bukan negeri Johor, dan antara orang hebat jugalah di negeri Johor ni sebab saya jumpa tahun 2000 berapa saya 2007 2008. Dia masih lagi muda sama dengan saya, tapi namanya dah glamour lah kiranya waktu tu. Jadi bukan calang-calang orang lah Cikgu Syahidah ni, seorang yang sangat tekun, berani dan rela lah berkorban untuk segala untuk anak murid dia. Kita teruskanlah dengan Cikgu Syahidah. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hamidah. Baiklah pelajar. Seperti yang diterangkan oleh Cikgu Hamidah, nama saya Syahidah binti Syahar. Saya merupakan JU Police Account bagi negeri Johor dan saya kini berkhidmat di SMK Seri Bali Segamat dan menjawat jawatan sebagai guru kanan, teknik dan vocational. Baiklah, tanpa melengahkan masa, jadi saya akan share skrin. Kita akan teruskan dengan apa yang diminta oleh guru kamu, iaitu tajuk berkenaan dengan kemahiran penyata kewangan. Okey, kalau saya tak tahu sama ada pelajar dah dapat atau belum bahan ni sebab saya pun berikan semalam agak lambat. Jadi boleh saja ikut pada skrin. Kita revise kembali apakah itu penyata kewangan. Jadi seperti yang pelajar kena tahulah, penyata kewangan ni adalah antara satu tajuk yang memang suka ditanya dalam peperiksaan, bila-bila lagi dalam SPM. Kalau kamu lihat kepada analisis peperiksaan, soalan penyata kewangan ni yang mengandungi akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan, dia akan keluar pada soalan 2 ataupun 3. Ini adalah soalan favourite lah. Okey, dia ada keluar tahun 2012. Keluar pada tahun 2015, keluar pada tahun 2016, keluar pada tahun 2017, keluar pada tahun 2018, keluar pada tahun 2019. Tak silap saya 2020 pun ada juga. Dan kalau kita lihat pada trending ni, sebenarnya soalan penyata kewangan ni boleh dikatakan soalan yang wajib dikeluarkan dalam SPM. Sebab itu pelajar, kenapa cikgu kamu minta saya untuk menerangkan tajuk ni, untuk memahirkan tajuk ni, sebab ini adalah soalan yang boleh dikatakan wajib dikeluarkan. Kita nampak pada trending setiap tahun dan ia membawa markah kepada angka yang besar, iaitu 25 markah daripada keseluruhan kertas 2 SPM kamu. Baiklah, kita revise. Ini adalah format bagi akaun perdagangan dan untung rugi. Kita lebih terus kepada format penyata lah, sebab kalau dalam peperiksaan pun memang kita kena buat format penyata sebenarnya. Pastikan bila menulis tu kita akan mulakan dengan nama syarikat, kemudian diikuti dengan tajuk dia penyata pendapatan bagi tahun berakhir. Okay. Ruangan di sini adalah ruangan tarikh. Dalam soalan memang dah ada dah bahagian ni. Jadi tak ada masalah sebenarnya, tak mungkinlah pelajar akan melakukan kesilapan. Dan pastikan biasanya memang soalan APUR ni kita akan ada 3 kolom lah. Kita akan ada 3 kolom dan di mana pelajar kalau lihat dalam APUR kita ada pecah kepada 2 bahagian. Di sebelah atas adalah AP iaitu akaun perdagangan yang kita kena cari untung kasar di sini.
Kemudian di sebelah bawah, start daripada untung kasar, kita akan mula kembali sehinggalah kamu akan dapat untung bersih. Ini adalah bahagian akaun untung rugi. Okay, kita ada dua pecahan APUR, iaitu AP dan UR. Yang ni kamu kena tahulah. Memanglah nampak panjang kan, tapi sebenarnya tak akan keluar sebanyak ini. Kalau keluar pun mungkin contohlah di dalam 4 perkara ni kita ada A, D, I, U. Okay, kalau ikut saya lah, saya suka sebut adoi. Adoi, okay. Kenapa? Sebab kalau degil-degil ni saya cubit je. Lepas tu baru dia teringat lah apa tu adoi. Okey, tapi semua ni tak wajib keluar dan tak semestinya akan keluar dalam peperiksaan. Jangan kamu bila keluar periksa, saya belajar ada adoi ni. Awak pun tanya dekat pemeriksa. Cikgu, dalam soalan ni salah lah. Tak ada pula D kat dalam ni. Tak ada bukan isu seperti itu. Jangan paksa orang lain bayar benda ni. Sebab benda ni semua kena bayar. Kita beli kan, takkan kita nak suruh orang tu cas kita. Jadi benda ni janganlah minta-minta benda ni ada banyak-banyak, pening nanti. Okay, apa yang dibekalkan dalam soalan, itulah yang kita kena laksanakan. Dan kamu kena faham selagi kamu tak hafal format akaun perdagangan untung rugi, kamu memang tak boleh buat. Jadi benda ni penting. Cikgu tak boleh bantu kamu ni sebab kita nak mahir penyata kewangan. Jadi cikgu akan terus direct fokus kepada maklumat tambahan sebab biasanya itu yang pelajar lemah. Okay, di sini kita ada maklumat tentang belanja dan kita juga ada maklumat tentang hasil dan sebenarnya ada banyak lagi. Ini adalah antara contoh. Tetapi bukan semua hasil dan semua belanja ini akan keluar. Biasanya hasil dengan belanja ni mungkin akan keluar 2-3 saja, tak banyak. Dalam belanja ni mungkin ada banyak lagi maklumat-maklumat yang diberikan. Ini adalah bentuk format penyata bagi penyata kedudukan kewangan. Di sebelah atas pastikan kita masukkan dulu semua keterangan tentang aset bukan semasa. Diikuti dengan kita ada aset semasa dan yang pasti kita ada bahagian liability semasa. Dan kita kena ingatlah bila kita kira semua aset semasa ni, kita jumlahkan berapa, kita jumlahkan semua liability semasa ni berapa, dua ini kita kena tolak untuk mendapatkan modal kerja. Dan modal kerja ni adalah perkara yang wajib ditulis dan dilihat jalan kerja ni. Jadi sepatutnya bahagian jalan kerja ni perlu diletakkan di sebelah yang sinilah, tak boleh letak kat tengah-tengah ni sebab nanti tak nampak dia punya penolakan. Last sekali kita ada equity pemilik sehingga dapat modal akhir. Kemudian barulah liability bukan semasa. Okay. Ini adalah revise kembali cara untuk format penyata kewangan kita iaitu akaun perdagangan, untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Okey, kita kena tahu bila soalan peperiksaan keluar, dia akan beri kita imbangan duga. Imbangan duga tu dia ada bahagian debit dan bahagian kredit. Dan kita kena tahu ada beberapa perkara dalam imbangan duga mungkin dia nak saja bagi kita kebat. Jadi belanja ni akan ada, hasil akan ada, aset akan ada, liability akan ada, modal ataupun equity, maklumat ni semua akan ada. Ni adalah 5 bentuk akaun-akaun yang akan wujud di dalam imbangan duga kita. Dan ada beberapa butiran yang mengandungi 2 fungsi. Contohnya ini adalah sewa. Sewa ada 2, sewa diterima, sewa dibayar, diskaun diterima, diskaun diberi, faedah diterima, faedah dibayar. Bank kita ada 2, sama ada bank biasa dekat aset semasa ataupun dekat overdraft bank. Komisen pun sama, kita ada komisen diterima, komisen diberi. Dan antara lain yang kita perlu tahu, kita ada akaun belum terima dan akaun belum bayar. Dan kedua-dua ini memang kadang-kadang soalan tu dia rajin lah. Dia tulis sekaligus sebaris. ABT, ABB, lepas tu dia tulis ini debit, kredit, dia bagi kita angka seperti ini. Kita kena kenal pasti sendiri yang mana akaun belum terima, yang mana akaun belum bayar. Biasanya yang sebelah depan ni adalah debit, yang sebelah belakang adalah kredit. Pulangan.
Pulangan pun dia akan tulis. Mungkin dia tulis pulangan jualan dan pulangan belian, ataupun dia tulis pulangan masuk, pulangan keluar, ataupun dia tulis pulangan saja, dia letak macam ni. Jadi kita kena tahulah yang depan ni apa, yang belakang ni apa. Yang depan adalah pulangan jualan, yang belakang adalah pulangan belian. Kemudian antara belian dengan jualan juga mungkin dia akan tulis sebaris seperti ini dan kamu kena kenal pasti. Macam saya cakap tadilah, yang depan ni biasanya debit, yang belakang biasanya kredit. Okay, setakat ni okey kan pelajar? Ni kita revise kembali saja. Okay, D, kita kena tahulah ini adalah antara soalan yang mungkin akan ditanya di dalam kertas 1. Ini kita kena tahu tujuan dia, format dia, akaun-akaun terlibat, okay, cara nak kira kos jualan, untung kasar, rugi kasar, untung bersih, rugi bersih. Kemudian kita juga kena tahu tentang, maaf, ini bukan kunci kira-kira. Okay, ini adalah penyata kedudukan kewangan. Ini tajuk lama ni, lupa nak betulkan. Okay, kita kena tahulah apa tujuan PKK dia sediakan, apa format dia, akaun-akaun terlibat, macam aset semasa, aset bukan semasa, liability semasa, bukan semasa, modal kerja, modal akhir, ambilan dan sebagainya, semua kita kena tahu. Okay. Di dalam penyata kewangan, okay, kita terus fokus kepada bahagian pengiraan. Baiklah pelajar, kalau kamu ada sebarang pertanyaan, boleh terus cakap dekat chat box ataupun kamu boleh open mic lah untuk bercakap dengan saya. Boleh terus tanya, jangan segan-segan lah. Okay, pada soalan, kita memang fokus kepada maklumat tambahan. Ini adalah antara maklumat-maklumat yang suka ditanya dalam maklumat tambahan, iaitu inventori akhir, pelarasan hasil dan belanja, kemudian kita ada susut nilai, di mana dalam susut nilai sebenarnya ada 3 bentuk soalan yang boleh ditanya, iaitu kaedah penilaian semula, kaedah garis lurus ataupun atas kos, dan juga kaedah baki berkurangan. Tapi yang suka ditanya 2 ni lah, garis lurus dan juga baki berkurangan. Penilaian semula ni kadang-kadang ditanya, tapi kita kena tahu, kita kena belajar juga. Kemudian kita ada hutang lapuk dan ada juga hutang lapuk terpulih. Kemudian kita ada peruntukan hutang ragu dan akhir sekali ketinggalan catatan dan lain-lain lah maklumat yang lain yang akan ditanya. Jadi sekurang-kurangnya akan ada 6 maklumat tambahan di dalam kamu punya penyata kewangan. Itu kamu kena tahu. Okey, kita akan teruskan dengan yang pertama, iaitu inventori akhir. Okey, kalau kamu lihat pada soalan, pada maklumat tambahan, kita akan dibekalkan, yang pertama sekali mesti dia akan berikan tentang inventori akhir. Okey, cuba pelajar lihat pada apa yang saya paparkan ni. Saya nak minta respon pelajar lah, sama ada kamu buka mic ataupun kamu type dekat chat box tu. Kalau kamu lihat di sini, maklumat tambahan, dia ada beri bentuk ni. Dia beri 2. 34500 pada harga kos dan 97650 pada harga pasaran. Dia bagi 2 harga ni, satu harga kos, satu harga pasaran. Okey, saya nak tengoklah respon pelajar. Berapa angka harga inventori yang kita nak ambil untuk kita masukkan dalam kita punya penyata kewangan ni? Yang paling rendah. Betul. 34500 Laila, bagus. Okey. Yang paling rendah Fadlin. Okey, betul. 34500. Jangan tengok harga kos ke, jangan tengok perkataan harga pasaran. Ramai pelajar dia confuse. Bila ada 2 harga ni dia confuse. Okey, terus tengok kepada harga yang rendah. Tak kira lah siapa yang rendah. Yang rendah tu dialah kita ambil untuk masukkan kat dalam penyata kedudukan kewangan dan juga APUR. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, katalah kamu dapat maklumat tambahan seperti ini. Ambil engkau inventory sampai 1, 2, 3, 4. Setiap kad inventory ni ada 2 harga. Macam mana kita nak dapatkan maklumat bagi harga ini?
Okay. Siapa nak respon? Mana nak dapatkan harga dia? Kata ambil yang paling rendah kan? Macam mana nak tengok? 2450 tambah 1740 Okay. tambah 1380 tambah 940. Betul. Okay, kenapa? Kenapa? Siapa boleh jawab? Tadi Nisha dah jawab. Okay, kita tengok orang lain pula. Siapa boleh jawab? Kenapa kawan kamu pilih angka ni? Dia ambil angka terendah. Betul. Kita akan ambil angka terendah bagi setiap satu. Okay. Semua ni yang paling rendah. Yang ditanda ni adalah angka yang lebih rendah. Jadi kamu akan tambah semua ni lah. Okay, 2450. 2450. Tambah 1740. Tambah 1380. Tambah 940. Okay. Dah mahir lah ni. Maknanya bahagian inventory. Akhir kamu dah boleh nampak nilai dia yang mana satu. Okay. Pastikan kamu kira lah berapa dapatkan angka dia. So itu kamu kira nantilah. Okay. Next. Kita akan pergi bahagian kedua. Iaitu bahagian pelarasan belanja dan juga hasil. Okay. Dalam pelarasan belanja dan hasil ni kita akan biasanya ada 4 perkara yang kita kena kenal pasti. 4 ni kita ada belanja belum bayar, belanja prabayar, hasil belum terima dan hasil belum terperoleh. Okay. Kalau pelajar selalunya dia akan confuse lah antara belum ni sebab ada 3 belum. Sedangkan belanja ada 1 pra. Takkanlah hasil tak ada pra. Okay. Sebenarnya hasil belum terperoleh atau nama lain dia adalah pra terima. Tetapi dalam peperiksaan jangan sesekali tulis pra terima. Salah. Okay, butiran yang betul adalah belum terperoleh. Jadi pra terima tu awak simpan dalam hati, awak ingat untuk diri sendiri je. Jangan ditulis pula dalam kamu punya jawapan. Okay, fahamkan diri sendiri. Maknanya bila kamu dapat soalan peperiksaan, kamu nampak ada benda ni, okay, kamu berconting-conting dulu dalam kertas kamu. Ini adalah pra terima. Contohnya macam tu. Bagi 3 yang lain ni tak ada masalah sebab kita memang nampak. Okay, kita memang nampak dan kita memang boleh laksanakan benda ni. Kita boleh buat benda ni. Tapi yang belum terperoleh ni selalunya pelajar akan confuse. Jadi sekarang ni ada 4 ruang. 2 daripadanya adalah akan diletakkan di sebelah debit iaitu aset semasa dalam PKK kita. Dan 2 lagi adalah diletakkan di sebelah kredit iaitu liability semasa. Okey, saya tunjukkan supaya pelajar nampak. Kalau dapat soalan peperiksaan, okay, continglah dulu apa-apa formula yang kamu ingat. Okay, kalau macam ni, ini saya sukalah pelajar isi dulu. Okay, kita akan isi semua yang pra dulu. Di sebelah debit, belanja, di sebelah kredit, hasil. Ini adalah pra, ini adalah pra. Okay, kamu ingat. Maknanya ini adalah pra, bayar, ini adalah pra, terima. Iaitu hasil belum terperoleh. Senang tengok macam ni. Okay, kemudian belanja, bukan belanja. Okay, kalau sini B, sini akan jadi H. Kalau sini H, sini akan jadi B. Dia terbalik. Okay, so ini adalah hasil belum terima dan sini adalah belanja belum bayar. Okay, ini cara mudah lah. Cara mudah bagi saya supaya bila dapat saja soalan, saya akan biasanya suruh pelajar terus conting-conting kat kertas dia. So dia tahu dulu benda ni supaya tak akan confuse dan tak akan tersilap untuk masukkan di dalam dia punya PKK. Okey, kita akan lihat. Kalau saya laju sangat tolong beritahu. Kalau ada soalan tak faham tolong tanya, saya akan ulang. Okey, ini adalah maklumat tambahan. Contoh soalan dalam kita punya yang saya sedut-sedut lah. Okey, kamu lihat pada maklumat tambahan ini. Diberi gaji belum bayar 500, kemudian dia kata sewa diterima sebulan 300, seterusnya komisen diterima setahun 2,300, kemudian dia beritahu bahawa insurans dibayar setahun mulai 1 Mac 2020. Cikgu, belum terperoleh, boleh tak letak belum terima? Tak boleh. Perkataan belum terima tu tak sama Belum terima tu
belum terima, dia belum dapat. Tapi belum terperoleh ni dia dah dapat lebih awal. Dia dah dapat dahulu. Okay, contohnya macam sepatutnya 1,000 nilai dia. Sepatutnya, saya contoh sini, sepatutnya nilai dia 1,000 tapi dia dah dapat awal. Dia dah dapat 1,002. Yang 200 ini adalah belum terperoleh, iaitu pra terima. Dia terima lebih awal. Tu maksudnya. Jadi dia bukan belum terima, dia benda yang tak sama. Ya, terimaan terdahulu. Okey, saya tengok sini balik. Okey, belum bayar maksudnya belum. Belum terima maksudnya belum. Dua-dua belum ni maksudnya dia belum dapat apa-apa, belum bayar apa-apa, terkurang. Okey, ini adalah terkurang. Terkurang. Ini pun terkurang. Manakala ini adalah terdahulu, dia bayar dulu, ini pun adalah terdahulu. Okey, awak nampak perkataan pra ni? Okey, faham Nisha? Nisha Farhana. Okey, faham Nisha? Okey, so kita teruskan kembali. Okey, kalau kamu lihat pada soalan ini. Ini adalah maklumat tambahan yang diberi. Okey, saya dah listkan siap-siap di sini adalah ruangan untuk imbangan duga. So kalau kamu lihat pada ruangan ni, katalah ini pada soalan, telah diberikan imbangan duga. Dalam imbangan duga kita ada gaji 3,000. Kita buat yang pertama dulu. Dalam imbangan duga telah diberi gaji 3,000. Tetapi kita ada gaji belum bayar RM500. Jadi sebenarnya berapa sepatutnya gaji yang kita akan terima? Berapakah gaji sepatutnya yang perlu ditulis? Dalam imbangan duga 3,000. Okey, untuk makluman pelajar, apa yang ada di dalam imbangan duga adalah yang dah settle. 3,000 dah settle, dah dapat dulu, dah bayar dulu. Tetapi sebenarnya ada 500 lagi yang belum bayar. Jadi sebenarnya berapa jumlah yang kita kena uruskan untuk gaji ni? 3,000 adalah jumlah yang dah settle. Ada 500 belum bayar. Bila dia belum, kita kena tambah. Tambah 500. Kenapa kena tambah? Sebab kita nak dapatkan jumlah sepatutnya. Di dalam APUR, kita akan letak jumlah sepatutnya. Jadi jumlah sepatutnya untuk gaji adalah 3,500. Kemudian, kita kenal pasti gaji sebab gaji ni perlu dibayar, jadi dia adalah belanja. Ini kita akan letak dekat dalam APUR iaitu bahagian belanja sebanyak 3,500. Jadi kamu kena buat kurungan lah. Ini kamu kena buat kurungan, bila kamu jawab nanti, kamu kena buat kurungan sebelah gaji belum bayar untuk sebagai dia punya jalan kerja. Sekarang janganlah kamu buat kurungan. Okay, sekarang jangan buat kurungan. Masa nak jawab dalam APUR nanti, kamu kena buat kurungan di sebelah gaji. Dan di dalam PKK, kita hanya akan letak maklumat belum dengan pra. Jadi belum, bukan pra pada soalan ni dia belum. Gaji belum bayar adalah RM500. Dan gaji belum bayar ni kalau kita lihat balik, okay, gaji belum bayar dia adalah di sebelah sini, kredit. Jadi kita akan letak di bahagian liability semasa. Kamu conteng kat belakang ni supaya kamu ingat. Mudah untuk kamu buat supaya tak ada berlaku kesilapan. Okay. Next. Kalau kat sini dia kata sewa diterima sebulan 300. Sewa diterima sebulan 300. Dia cakap tentang sebulan. Kenapa dia nak cakap tentang sebulan? Kalau dia sebut tentang perkataan sebulan, maknanya dia nak suruh kita kira untuk setahun. Ya, dia nak kira untuk setahun. Tetapi yang dah diterima 3,000. 3,000 dah settle. Okay, so kita kira 300 sebulan. Setahun ada 12 bulan. Jadi jawapan dia berapa di sini?
3,600. Okey, betul. 3,600. Cuba tengok. Sepatutnya 3,600. Jadi kita akan letak 3,600 di bahagian hasil. Kenapa hasil? Sebab ini dikata sewa diterima. So 3,600 kita akan letak dekat bahagian hasil. Kemudian kita bandingkan. Kata 3,600 jumlah sepatutnya, tetapi yang dah settle baru 3,000. Mana lagi 600? So 600 itu apa? 600 itu adalah sewa belum terima. Betul. Sewa belum terima. Bukan belum bayar sebab ini terima. Situ ada terima. Jadi dia bukan belum bayar. Sewa belum terima. Okey, kalau sewa belum terima, dia adalah hasil belum terima. Kedudukannya dia akan berada dekat sebelah debit, iaitu aset semasa. Jadi kita akan tulis kat belakang ni aset semasa. Maknanya bila kamu dah buat dalam aset semasa tu kita ada inventory, tunai, bank, kamu belum terima. Okey, lepas tu kat bawah-bawah tu kita akan tulis lah sewa belum terima 600 di dalam bahagian aset semasa. Okay, next kita lihat. Kita ada komisen diterima. Tapi kali ni disebut tentang setahun. Dia kata komisen diterima setahun 2,300. Oh, maknanya sini 2,300 lah. Ini adalah setahun. 2,300. Jumlah sepatutnya. Dan sebab dia kata terima, maka ini adalah hasil. Okay. Tetapi yang dah settle 2,400. So di sini 100 tu apa? Ada beza 100. 100 tu apa? Sepatutnya 2,003. Tapi dia dapat dah settle 2,400. Mana datang lagi 100? 100 itu adalah komisen praterima. Tapi kita tak sebutlah praterima ni. Jangan tulis sebagai praterima. Kita tulis sebagai komisen belum terperoleh 100. Okay, kenapa? Sebab yang pra terima adalah nama dia belum terperoleh. Dan belum terperoleh kedudukannya berada di sebelah debit iaitu, berada di sebelah kredit iaitu liability semasa. Jadi kita akan letak, tulis sebagai liability semasa. Okay, kemudian kalau kita lihat pada soalan yang terakhir, insurance. Okay, insurance ini biasanya kebat. Memang kebat, betul-betul kebat. Di mana pelajar kena tahu kira dia punya tahun. Okay. Dia kata insurans dibayar setahun mulai 1 Mac. Kalau 1 Mac bayar, dia kata untuk setahun, maknanya dia akan tamat selama 12 bulan sehingga 28 Februari pada tahun 2021. Okay, cukuplah 12 bulan. Tetapi akaun ni sehingga 31 Disember saja. Maknanya kita ada ekstra dibayar. Kalau kamu lihat insurans, okay, insurans di sini 2,400 telah dibayar. Tetapi yang dia kata dah bayar tu mulai 1 Mac. Maknanya ini adalah untuk setahun mulai 1 Mac. Jadi kita nak kira sehingga 31 Disember je. Sebab itu adalah yang sepatutnya. Sebab akaun kita ditutup pada 31 hari bulan 12. Jadi sehingga 31 bulan 12 baru ada 10 bulan. Jadi kita akan kira berapakah jumlah sepatutnya untuk 10 bulan. Kita akan ambil 2,400 darab 10/12. Kenapa darab 10/12? Sebab jumlah sepatutnya sehingga 31 Disember. Jadi Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Baru 10 bulan. Jadi kita akan kira berapa kamu akan dapat jumlah sepatutnya. Ada nak cuba?
2,000. Okey, saya dapat 2,000. Betul, 2,000. Jadi kalau kamu lihat, dah settle 2,400. Tetapi sepatutnya 2,000. Jadi 400 lagi apa? Pra. Okey, 400 lagi adalah insurans prabayar. Dan kamu kena faham, insurans ni kita kena bayar dulu. Tak boleh accident baru nak bayar insurans. Tak. So kalau kamu jumpa insurans, ada dalam soalan, dia memang pra. Tak akan belum. Tak akan belum. Kalau dah accident baru nak bayar, maknanya itu belum bayar. Takkanlah awak akan dapat claim. Awak tak akan dapat balik claim insurans tersebut. Jadi insurans wajib pra. Okay, wajib pra. So ini adalah maklumat untuk pelarasan hasil belanja. Okay, setakat ni boleh tak? Boleh. Okay. Kita akan teruskan yang ketiga. Yang ketiga kita adalah susut nilai. So dalam susut nilai kita ada kaedah penilaian semula, kita ada kaedah garis lurus ataupun atas kos dan kita ada kaedah baki berkurangan. So contoh katalah dalam soalan telah diberikan lengkapan dalam bentuk kos. Kos tu maksudnya harga asal lah, harga asal waktu dibeli tu. 9,500. Kemudian dia maklumkan ada susut nilai terkumpul lengkapan 3,400. So ini adalah SNT tahun lepas. Okay, SNT tahun lepas. Kemudian kita diberikan kenderaan 15,400 dan diberikan SNT untuk kenderaan adalah 5,240 yang tahun lepas punya. Okay, so sekarang ni kita kena kira, diberi maklumat tambahan. Kadar susut nilai adalah seperti berikut. Kita ada 15% untuk lengkapan tetapi yang ini baki berkurangan. Kemudian dia ada kenderaan 20% tapi ini atas kos. Kamu lihat, saya sediakan ruang lah. Okay, saya sediakan ruang. Kita akan lihat. Pada imbangan duga kita masukkan. Pada imbangan duga lengkapan kita ada 9,500 lengkapan dan pada SNT kita ada 3,400 yang tahun lepas punya. Kemudian untuk kenderaan kita ada kenderaan iaitu sebanyak 15,400 dan SNT dia 5,240. So ini yang tahun lepas punya. So sekarang ni kita nak kira yang tahun semasa. Yang tahun semasa kita lihat lengkapan dahulu. Dalam lengkapan dia minta 15%. Okay, 15%. So kita akan tulis dulu peratus dia. 15%. Kenderaan pun sama. Dia beri 20%. So kita tulis siap-siap 20%. So kita akan darab. Darab dan darab. Okey. Apa beza baki berkurangan? Apa beza atas kos? So untuk baki berkurangan, kalau kamu lihat untuk baki berkurangan, kalau kamu lihat untuk baki berkurangan, okey, lengkapan ni baki berkurangan kan? Manakala kenderaan ni adalah atas kos. Kalau atas kos, okay, terus darab je. Kita ambil 20% darab 15,400. Terus dapat berapa? Okay, berapa kamu dapat untuk ni? Betul, 3,080. So ini adalah belanja susut nilai. Kamu letak dekat APUR, dekat bahagian belanja. Okay. Dan kamu akan tambah 3,080 untuk susut nilai yang lama ni dengan yang baru. Dan kamu tambahkan dua ni, kamu akan dapat 8,320. Ini
cara nak kira untuk atas kos. Simple je, kamu terus darab. Tetapi bila soalan tu sebut tentang baki berkurangan, so apa kita nak kena buat? Okay, soalan ni dia kata baki berkurangan kan? Kita kena alert. Dan soalan ni sebut baki berkurangan. Jadi kita kena tolakkan baki dulu. Ni darab, betul. Tapi kita ambil 9500, kita tolak yang lama, iaitu ni. 3400, tolak dulu. Baru kita darabkan sama dengan berapa. So kita tolak dulu 9500 tolak 3400, kita akan dapat 6100. Jadi kita ambil 15%, barulah darabkan dengan 6100. Dan kita akan dapat berapa? 915. Betul, 915. Ini adalah belanja susut nilai yang terbaru. Dan kita akan tambahkan yang lama dengan yang baru. Bila kamu tambahkan yang lama dengan yang baru, kita akan dapat 4315. Okay, simple je. Senang kan? Ada sebarang soalan? Okay, soalan banyak keluar macam ni lah. Dia bagi dua perkara. Lepas tu satu dia suruh kira atas kos, satu dia suruh kira baki berkurangan. So saya harap kamu tahulah cara nak dapatkan dia punya jawapan. So ini semua adalah SNT. SNT, ini adalah SNT. Jadi selesailah kita punya yang ketiga. Okey, kita akan lihat pula yang keempat. Yang keempat ni biasa dia seiring dengan yang kelima, iaitu hutang lapuk. Dia akan seiring selepas itu dengan hutang ragu. Tetapi kalau dalam soalan tidak diberi hutang lapuk, maka terus buatlah hutang ragu. Kalau diberi hutang lapuk, kita mesti settlekan dulu hutang lapuk, baru buat hutang ragu. Katalah dalam soalan, dalam imbangan duga diberi hutang lapuk 384. Kemudian diberi ayat macam ni, akaun belum terima, akaun belum bayar. So macam saya cakap tadi, akaun belum terima ni kat depan. So akaun belum terima ni dia mesti ambil angka yang debit. Cara nak kira hutang lapuk, tengok soalan, dia kata hutang sebanyak 664 dihapuskan sebagai hutang lapuk. Jadi automatik ini adalah hutang lapuk. So di dalam APUR, hutang lapuk kita akan ambil yang lama tambah yang baru. So yang lama sama dengan 384 tambah 664. Jadi kita akan dapat 1048. 1048. So selepas kita lihat kita ada hutang lapuk di dalam APUR, ini automatik lah hutang lapuk tu mesti belanja. Dan di dalam PKK, kita ada pengisian untuk aset semasa. Dan di dalam tu ada inventory, ada bank, ada tunai. Lepas tu kita ada akaun belum terima. So akaun belum terima ni jawapan dia ni 27584. So kita kena tolak terus 27584. Kamu akan tolak dengan angka hutang lapuk. Angka hutang lapuk. So dalam soalan ni kita nak letak angka yang mana? 384, 664 atau 1048? Yang mana satu? Pelajar? Kita akan letak angka tahun inilah, iaitu 664. Okay, lepas kamu tolak 27584 tolak 664, barulah kita dapat 26920 dan barulah kita tolak dengan PHR. Okay, di sini kita akan masukkan seperti ini. Inilah di dalam PKK. So maknanya di dalam PKK kita akan letak terus angka 664. Kita akan tolak siap-siap. Jangan ada perkataan hutang lapuk dalam aset semasa. Tak boleh ditunjukkan. Tetapi dekat ABT tu kita akan terus tolak angka dia. Barulah kita
tuliskan jawapan yang sebenar ABT terkini diikuti dengan tolak daripada soalan peruntukan hutang ragu. Okey, ini adalah untuk hutang lapuk. Ada sebarang pertanyaan? Tak ada Okey, so kita akan teruskan dengan peruntukan hutang ragu. So kalau pelajar lihat pada soalan, dia kata 5% atas baki akaun belum terima. So kita akan ambil yang terkini ni. 26920. Ni 26920. So kita akan ambil lah angka 26920 ni untuk kira akaun belum terima punya peruntukan hutang ragu. Sebab itu, bila dapat soalan perkataan hutang lapuk, kita kena settlekan dulu hutang lapuk. Tolakkan dapat berapa, barulah kita buatkan untuk dapat peruntukan hutang ragu. Jadi dalam peruntukan hutang ragu, kita tahu 5% daripada ABT. Kita tak boleh ambil ABT yang ada dekat atas ni. Kita mesti ambil ABT yang terkini di sini. 26920. So kita akan darabkanlah. 5% darab 26920. So berapa jawapan kamu? 1346. Betul. 1346. Rasanya pelajar yang sama je yang jawab ni Nisha Mana pelajar yang lain? Saya rasa macam ramai dalam ni. Tengok. Ada dekat termasuk saya dengan cikgu ada 58 orang. Okey, 1346. Ini adalah jawapan yang kamu kira dan ini perlu diletakkan di dalam PKK. Di dalam PKK. So kalau kamu lihat pada kamu punya PHR ni, kamu akan tulis di sini 1346. Maknanya ABT kamu tadi 27584 tolak 664, kamu dapat 26920. Lepas tu kita akan tolakkan dengan PHR yang kamu kira ni iaitu 1346. Barulah kamu dapat jawapan yang terbarulah untuk ABT. Yang kamu kira ni kena letak dalam PKK. Selalu yang kita kira, kita akan letak dalam APUR. Contoh macam belanja dengan hasil tadi tu, kita kira kan, kita akan letak dalam APUR. Yang terlebih terkurang kita letak kat PKK. Tapi untuk PHR, apa yang kita kira tu, kita akan letak dalam PKK dahulu. Kalau kamu punya susut nilai pun, kita kira, yang kita kira tu kita akan letak kat APUR. Tambah dengan tahun lepasnya baru letak kat PKK. Tapi terbalik untuk PHR. PHR ni kebat. PHR ni kebat. Apa yang kita kira, jawapannya dekat PKK. Kemudian, untuk di dalam APUR, apa yang kita nak tulis? Kita tahu tahun lepas, okay, kita tengoklah. Tahun lepas, dia punya PHR, tengok pada soalan tadi, PHR tahun lepas tak ada. Dia tak ada apa-apa angka kat sini. PHR. Tak ada Tak ada. Tak wujud. Kalau PHR itu tak wujud, maknanya tahun lepas punya kosong. Tahun ini PHR yang kita kira tadi ni 1346. Okey. PHR ni maksudnya kita anggarkan duit yang tak dapat dikutip daripada pelanggan. Maknanya orang tu beli barang dengan kita tapi kita ada 1346 yang kita anggarkan tak boleh dikutip. Bila benda ni tak boleh dikutip, maka benda ni akan menjadi belanja kepada kita. Tahun lepas kosong. Tak ada apa-apa. Semua berjaya dikutip. Tiba-tiba tahun ni kita anggarkan 1346 tak dapat dikutip. Jadi rugilah. Rugi. 1346. Bila rugi 1346, ini adalah belanja. Jadi kamu akan letak di dalam APUR dekat bahagian kamu kira-kira, lepas tu ada untung bersih kan, tambah hasil, lepas tu kira-kira tolak belanja. So di dalam belanja ni kamu akan tulislah
hutang ragu. 1, 3, 4, 6. Sebab merugikan kita. Ini satu benda. Yang kedua, kalaulah PHR ni dekat atas ni ada maklumat. Contoh katalah kat atas ni PHR ni diberi 1,000. Dia beri PHR 1,000. Maknanya PHR tahun lepas 1,000. Kalau PHR tahun lepas 1,000, maknanya kita ada rugi 346. Jadi kita akan tulis di sebelah belanja 346. Seperti ini. Tetapi jika kita punya PHR ni 2,000. Bukan 1,000 tapi 2,000. Tahun lepas 2,000. So kita kat sini pun tulislah 2,000. Jadi bila kamu kira semula, tahun lepas kita anggarkan 2,000 tak dapat dikutip. Tahun ni kita anggarkan 1,346 yang tak dapat dikutip. Jadi mana angka yang lain? Angka yang lain iaitu 654 berjaya dikutip. Maknanya ini adalah hasil. Okay, so ini adalah hasil. Bila dia hasil, kita akan tuliskan hutang ragu di bahagian hasil. Hutang ragu. 654. So ini beza dia. Kamu kena tahu membezakan antara tahun lepas punya dengan tahun ini, mana yang menguntungkan kita, kita akan letak dekat hasil. Mana yang merugikan kita, kita akan letak dekat belanja. Okay, boleh tak pelajar? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, kita akan teruskan yang seterusnya. Ketinggalan catatan dan lain-lain. So untuk ketinggalan catatan dan lain-lain ni biasanya kita akan rekod lah. Dia akan maklumkan tentang ambilan, ada telefon rekod ataupun ada maklumat-maklumat akaun ni tersalah masuk antara debit dengan kredit ataupun tersalah masuk angkutan masuk ke angkutan keluar, tersalah masuk nama orang daripada akaun Syahidah kepada akaun Hamidah. So Hamidah kena pulangkan balik duit dan lain-lain maklumat. So ini saya tak ada buat dia punya latihan lah sebab ini depends on soalan. Soalan tu dia apa kehendak dia, kita akan buat. So ini adalah contoh, bukan contoh, ini adalah soalan SPM sebenar. Okay, soalan SPM sebenar tahun 2012. So sebenarnya apa yang saya tunjukkan contoh tadi tu sebenarnya daripada soalan SPM tahun 2012. Jadi ini adalah bentuk soalan dia. Akaun ni adalah imbangan duga daripada buku perniagaan Jane. So ini nama kedai. Ini adalah tarikh imbangan duga ni disediakan. So apa saja maklumat di dalam imbangan duga ini adalah angka-angka yang telah diselesaikan ataupun telah dibayar ataupun telah diterima. Okay. Dan kita akan lihat dia punya latihan pada maklumat tambahan. Tengok. Betul tak apa saya cakap? Yang pertama mesti akan cakap tentang inventory. Okay. So pada inventory ni, sebab tadi kita dah bincang, so memang inilah angka dia, kita akan ambil angka yang lebih rendah. Okay. Kemudian dia ada tanya tentang hasil dan juga belanja. So bila dia tanya tentang hasil dan juga belanja, kita akan masuklah. Okay, kita akan masukkan apa pengiraan dia, APUR dengan PKK. So kita akan kira. Diikuti seterusnya kita ada hutang lapuk. Okay, ini adalah hutang lapuk. Kemudian kita ada PHR. Diikuti dia kata ini ada ambilan.
So ini adalah yang bahagian 6 tadi, iaitu ambilan, ketinggalan catatan, maklumat lain-lain lah. Kemudian dia ada berkenaan dengan susut nilai. So ini adalah set soalan yang lengkap lah dalam peperiksaan. Dan kamu kena kira-kira. So ini kebanyakannya kita dah kira tadi. Kemudian kamu kena sediakan akaun perdagangan untung rugi bagi tahun berakhir. Dia tak sebut sama ada nak kena buat bentuk T ataupun kena buat bentuk penyata. Tetapi pelajar buatlah bentuk penyata. Okay, buatlah bentuk penyata. Walaupun dia tak sebut bentuk T dan bentuk penyata, buatlah bentuk penyata. Ingat. Dan tarikh dia sehingga 31 Mei. Salin saja tajuk ni bulat-bulat. Jangan ditukar-tukar tajuk. Kita ni sebenarnya untung. Sebab apa? Dia suruh kita buat ni dah ada dah tajuk dekat atas tu. So kita salin saja tajuk ni. Kebanyakan pelajar yang hilang markah, pertama, dia salah format. Bila dia salah format, dia tak dapat jawapan lah. Okay, automatik semua sekali salah. So ini adalah soalan di dalam nombor 2 ataupun nombor 3, soalan wajib. So kalau kamu tengoklah markah ni, 17 tambah 8 ni berapa? 25 ni. Maknanya dia ada sama ada di soalan nombor 2 ataupun soalan nombor 3. Bahaya ni kalau kamu tak boleh jawab soalan yang wajib dijawab. 2 dengan 3 kan wajib, 4, 5, 6 pilihan. Rugilah markah. Okay, kamu akan hilang markah macam tu saja. Dan pelajar, PKK ni biasanya kita akan buat bawah sekali, kita akan dapat imbangan. Betul tak? Jangan risau. Kalau kamu tak dapat imbangan sekalipun, selagi kamu buat dia punya butiran dan pengiraan, kamu akan dapat markah. Okay, so ini adalah skema untuk SPM 2012. Kalau kamu tengok ni lah, okay, yang ada nombor ni maksudnya yang ada jalan kerja. Yang ada jalan kerja. 1, kemudian kita ada sewa, kadar bayaran, promosi, hutang lapuk, pertukaran hutang ragu, sud nilai kapal, sud nilai kenderaan. Kamu dapat untung bersih. Yang saya tandakan ada nombor-nombor ni, ini semua yang ada jalan kerja. Okay, dalam SPM, dia letak jalan kerja ni contoh kat sini, dia letak kat bawah. Okay, tapi masa kamu jawab SPM, jangan letak jalan kerja di tempat lain. Kamu terus letakkan jalan kerja kamu dekat belakang ni. Tutup kurungan. Buka kurungan, tulis tutup kurungan. Buka kurungan, tulis tutup kurungan. Buka kurungan, tulis tutup kurungan. Bila penanda, dia menanda, dia nampak kamu punya jalan kerja kat belakang ni, walaupun kamu punya jawapan ni salah, tapi bila jalan kerja ni betul, kamu boleh dapat markah. Boleh dapat markah. Ini boleh dapat markah, 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 boleh dapat markah. So rugilah kamu kalau kamu tak tuliskan jalan kerja. Sebab jalan kerja itu penting untuk membantu mendapatkan markah tambahan untuk kamu. Rugi kalau kamu tak buat. Okay. So ini adalah antara format lah yang saya boleh tunjukkan. Saya ajar kamu cara untuk mengira maklumat tambahan. Okay, sebab kebanyakan pelajar memang lemah maklumat tambahan. Okay, saya nak tunjukkan yang saya belum terangkan tadi. Okay, kamu lihat. Kita ada. Okay, sekejap. Okay, kamu lihat pada ini, kamu punya ni, pada skrin ni, kalau kamu lihat. Okay, pada skrin ni, yang saya tak terangkan tadi, okay, kita ada sewa dibayar setiap suku tahun. Kemudian di sini, dia cakap tentang sewa. Okay, mana dia dapat angka sewa-sewa ni? Kalau kamu lihat, mana dapat angka sewa ni? Okay. Apa maksud sewa dibayar suku tahun? Siapa boleh terangkan pada saya? Apa maksud sewa dibayar suku tahun? Setahun ada 12 bulan, betul? Setahun ada 12 bulan. Kalau suku tahun tu maksudnya macam mana? Bahagi? 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Sebab apa dia bahagi? Dia 12 bahagi 4. Betul, dia bahagi 4. Okay, dia bahagi 4. So kita boleh buat 1/4 lah. Okay, 12 bahagi 4.
ataupun 12 darab 1/4. Suku kan? Suku, satu bulatan ni, yang ini suku. 1/4. So 12 bahagi 4 ataupun 12 darab 1/4 maknanya suku tahun ni adalah sama dengan 3 bulan. Bila 3 bulan, maknanya setiap 3 bulan tu dibayar. Contoh, Januari, Februari, Mac dibayar. April, Mei, Jun dibayar. Julai, Ogos, September dibayar. Oktober, November, Disember dibayar. So setiap 3 bulan baru dibayar. 2 bulan tak bayar, 1 bulan bayar. 2 bulan tak bayar, 1 bulan bayar. So itu maksud dia suku tahun. Sewa dibayar suku tahun. Sewa dibayar suku tahun tu adalah RM600 bagi suku tahun berakhir 30 Jun 2012. So kalau kamu tengok soalan ni sehingga 31 Mei. Tapi dia kata dia bayar sampai 30 Jun. Apa yang berlaku di sini? Kita ada terlebih 1 bulan. Okay, akaun tu ditutup pada 31 Mei ni. Kita buat akaun ni sampai 31 Mei. Tapi sewa tu dia bayar setiap 3 bulan kan. So bulan Mei tu tak kena bayar. April tak kena bayar, Mei tak kena bayar. Jun baru bayar, bulan 5 tak bayar, bulan 4 tak bayar, bulan 6 baru bayar. Tapi bulan 6 nak bayar, akaun dah tutup, dah terlebih sebulan. Jadi, bila terlebih sebulan, kita akan kira lah berapa sebulan yang terlebih tu. Bila dia kira, dia akan ambil 600 darab 1/8. Jadi ini adalah terlebih berapa? 600, dia terlebih RM75 untuk bulan Jun. Okay, bulan Jun punya terlebih. Sebab itu kalau kamu lihat pada skema jawapan ni, saya besarkan. Kalau kamu lihat pada skema jawapan ni, nampak tak? Ini ada pada imbangan duga, 2,600. Okay, lihat balik pada ada soalan. Pada soalan, dah bayar 2,600. Ini adalah imbangan duga yang telah dibayar. Kemudian, dia kata setiap suku tu dibayar, okay, tapi ada 1 bulan dia tak bayar. Bukan tak bayar, terlebih bayar. Jadi, dia ada terlebih berapa? Bila dia kira, dia terlebih RM75. Jadi bila dia tolak balik, maknanya jumlah sebenar sehingga bulan Mei baru 2,400 yang sepatutnya. Jadi sebab itulah dia letak yang sepatutnya dekat dalam belanja, dalam APUR. Dan dia terlebih 200. Dia terlebih 200. Kamu tengok. Dia masukkan dekat sini. Okey, ada silap kat sini. Ini bukan 8 ini 6. Okey, suku kan? Suku kan ada 3 bulan. So 2 kali suku maknanya ada 6 bulan. Bila 6 ada 6 bulan. 6 bulan. So dia terlebih sebulan, jadi dia terlebih tu 200, bukannya terlebih RM75. Tadi saya kira RM75 silap. Bukan 1/8 tapi 1/6. Okey, 2 suku lah. Okay. Daripada bulan Januari sampai Jun. Jadi dia terlebih 200. Yang terlebih 200 tu dia akan letak dalam aset semasa. Sebab apa? Dia pra-bayar, terlebih bayar. Okay. Hasil belum terperoleh. Okey. Kemudian kalau kamu lihat semua belanja-belanja ni dia susun dekat sebelah luar. Sebab perlu ada total belanja dekat sini. Penting. Kenapa? Sebab untung kasar ni lepas dia tambah dengan hasil, kalau ada hasil, tapi dalam soalan ni tak ada hasil lah.
dia akan terus tolak dengan nilai total belanja untuk dapatkan untung bersih. Dan untung bersih ni perlu ditulis. Okay, perlu ditulis. Kalau kamu tak tulis, kamu akan hilang markah. Dan untung bersih ni walaupun salah angka, tetapi disebabkan kamu ada langkah yang betul, iaitu untung kuasa, tolak total belanja, dan ada angka-angka dekat sini yang kamu masukkan dan betul, ada yang salah, kamu still boleh dapat 1 markah untuk untung bersih ni. Sebab apa? Markah jalan kerja diberi. Jadi rugilah kamu. Kamu tengok salah tapi kamu tak tulis apa-apa. Kamu tak buat pun sampai ni. Walaupun jawapan ni salah, tapi selagi kamu buat, kamu tulis angka yang kamu tolak ni, kamu mesti dapat markah. Rugi kalau kamu tak isi. Dan angka yang sama untung bersih ini kita akan masukkan ke dalam penyata kedudukan kewangan di bahagian modal, iaitu equity pemilik kita ni kita akan tambah untung bersih kan. Yang kamu kira tadi tu betul ke salah ke, kamu pindahkan saja. Apa yang kamu kira kat depan tu, angka yang sama kamu letak kat belakang. Memanglah kita kadang-kadang mungkin kita dapat ni 2,000. Ini kita dapat 3,000. Tak imbang kan antara dua ni. Tak apa. Imbangan ni kadang-kadang tak ada markah pun. Yang penting markah yang kamu memindahkan tu. Angka yang kamu pindahkan itu yang ada markah. So jalan kerja itu penting. Jalan kerja itu penting. Tak kiralah kamu buat jalan kerja yang macam mana, selagi kamu dapat angka tu, kamu tulis dia punya jalan kerja dan angka yang kamu dapat tu kamu pindahkan dengan betul, ikut balik apa yang kamu tulis, kamu still akan dapat markah jalan kerja. Ataupun kita sebut ni lah one off, iaitu one marks on figure. 1 markah ke atas angka ataupun jalan kerja yang ditulis. Saya harap pelajar fahamlah yang bahagian ni. Dan ini ada juga disertakanlah cara kira. Okay, kalau kamu lihat kat sini ada lah nombor-nombor dia kan. Okay, bahan ni semua cikgu dah share kepada Cikgu Hamidah. Jadi pelajar, kalau cikgu kamu beri kat kamu apa-apa bahan, kamu boleh rujuk balik bahan yang saya beri ni, tengok balik dekat bahagian pengiraan kita tadi ni, iaitu yang ni, kamu semak balik. Kita ada 6 pengiraan yang kita buat tadi, daripada inventory akhir, belanja hasil, kemudian kita ada susut nilai, semua ni. Kamu boleh revise balik bahagian ni, cuba buat dan kamu insya-Allah saya rasa kamu boleh buat bahagian semua soalan-soalan di dalam maklumat tambahan. Okey, kat sini cikgu sertakanlah tahun 2012. Kemudian ada juga tahun 2015. Seterusnya, ini dia punya maklumat tambahan. Kemudian kita ada tahun 2016. Okey. Ini dia punya maklumat tambahan yang lain. Nampak macam panjang tapi sebenarnya okey. Kita dah biasa buat kan. Dan saya ada sehingga tahun 2019. So kalau pelajar nak pun saya boleh hantar yang complete set lah kepada Cikgu Hamidah. Dan kamu boleh praktis benda ni. Buat benda ni dengan lebih baik. Okey. Ada apa-apa sebarang pertanyaan tak? Nak cuba buat satu soalan? Okey. Kita ada masa sehingga 11.30 Cikgu Hamidah. Betul Okay, saya nak rujuk kepada maklumat tambahan. Saya nak pelajar kira. Okay, saya bagi satu lah. Kita lihat pada soalan 2015. Okay, kita lihat pada 2015. Saya akan buat page ni sebelah-sebelah supaya pelajar nampak. Okay. So ini adalah soalan 2015. So saya harap pelajar nampak. Saya besarkan sikit.
Okay. Kalau pelajar pakai handphone, sebenarnya pelajar boleh zoom Pelajar tekan gambar ni, kamu zoom kan, gerakkan tangan kamu tu, kamu zoom kan, sebenarnya kamu nampak tulisan. Dan dia akan jadi besar. Okay, pelajar cuba tengok soalan yang saya paparkan di hadapan. Saya nak kita revise. Step pertama adalah inventory. Jadi berikan saya berapakah nilai inventory yang kamu dapat. Berikan saya berapakah nilai inventory yang kamu dapat. 6510. Okey. Saya tunggu yang lain. Semua jawab. Baru 3 orang je yang respon. Yang lain-lain mana? Saya nak semua jawab. Kita ada ramai ni. Rugi kamu. Cikgu kamu panggil saya jauh-jauh ni. Rugi kamu tak cuba jawab. Okey, teruskan. Ni jangan tiru jawapan kawan pula. Pastikan kamu jawab betul-betul. Okey. Alhamdulillah. Baguslah pelajar-pelajar sekolah ni. Semua respon. Very good. Okey, alhamdulillah. Okey, siapa yang nak jawab boleh teruskan lagi. Okey, maknanya bahagian inventory selesai. Kita dah berjaya. Okey. Yang kedua adalah pelarasan hasil dan juga belanja. Okey, pelajar. Tolong lihat soalan. Sewa belum diterima 2,000 pada maklumat tambahan. Kemudian kita ada sewa 6,000 pada imbangan duga. So berapakah sewa diterima untuk APUR? Jumlah sepatutnya di dalam APUR. Berapakah sewa diterima yang sepatutnya di dalam APUR? Mudah je benda ni. Nak jawab dekat komen boleh, nak jawab dekat ni boleh. Okey, jawab. Nanti saya beritahu jawapan. Saya nampak ada 2 jawapan berbeza ni. Ada yang jawab 4,000, ada yang jawab 8,000. Okey, sambil-sambil kamu jawab, saya nak beritahulah yang kad inventory tu kenapa jawapan 6510 sebab kita ambil nilai yang lebih rendah di antara kedua-dua harga kos dan harga pasaran. So ini sebenarnya tadi kita dah bincang sebenarnya. Kita dah bincang benda ni tapi kita tak kira. So kamu lihatlah yang saya tanda ni semua kamu akan kira dia punya angka lah. Kamu akan kira dia punya angka. Semua yang saya tanda ni kamu akan kira. Okay. Yang kamu kira ni kamu akan dapatlah 6510. So betul jawapan kamu untuk inventory. Okey, terima kasih pelajar menjawab soalan untuk sewa belum terima. Jawapan sebenar adalah 8,000. Kenapa 8,000? Okey, sebab bila dia kata belum, kita kena tambah. Ya, kamu lihat pada soalan ni dia kata 6,000. So sebab dia belum, kita tambah lagi 2,000. So jumlah sepatutnya adalah 8,000 di dalam APUR kita. Okay, APUR kita itu adalah hasil lah sebab dia sewa diterima. Dia kat sebelah kredit kan. Jadi dia adalah sewa diterima. Kat sini pun dah ditulis diterima. Okay, itu sewa diterima. Soalan saya yang seterusnya. Berapakah yang kita perlu letak di dalam PKK untuk sewa? Okay, kat sini pun dah tulis belum diterima. Jadi berapakah jawapan PKK untuk sewa belum diterima? Tak perlu kira pun sebenarnya, dalam soalan dah nampak. Dekat maklumat tambahan ni, betul 2,000. Okay, sebab dekat sini dah tulis dah 2,000. Tak payah cari lagi. Saja je nak uji kefahaman kamu. Jadi pelajar kena jawab dengan pantas ni. Sebab soalan ni paling-paling kena jawab dalam masa yang cepat lah. Okay, kita praktis. Okay, next soalan. Telah diberi gaji belum bayar. Okay, belum.
Kalau tadi siapa yang salah tadi tu jangan salah lagi. Okay, kat sini belum. Berapakah gaji sebenar yang perlu ditulis di dalam APUR? Berapakah gaji sebenar yang perlu ditulis di dalam APUR? Okey, berapakah gaji sebenar yang perlu ditulis di dalam APUR? Di dalam imbangan duga dah ada 57520. Kemudian dia kata ada belum bayar 1,200. So berapakah gaji sebenar? Teruskan. Kalau kamu jawab maksudnya kamu mengira Yang diam tu dia kira ke tak kira? Dia jawab ke tak jawab? Okey. Bagus. Okey. So jawapan dia berapa? 58720. So macam mana dapat 58720 ni? 57520 ni yang telah settle. Sebab ada 1,200 belum, jadi kita kena tambah. Kita kena tambah 1,200. Jadi yang kawan kamu dapat ni 58720 betul. Tahniah pelajar yang berjaya jawab. Okay, very good. Okay, kemudian berapakah gaji belum bayar yang kita nak letak dalam APUR? Sudah semestinya kita akan tulislah 1,200 ni. Sebab dah ada dalam soalan, tak payah nak cari lagi. Okay, kita akan ambil terus 1,200. Okay, next. Kita akan teruskan. Hutang lapuk 400. Hutang lapuk 400. Berapakah hutang lapuk yang kita nak letak di dalam APUR? Berapakah hutang lapuk yang nak letakkan di dalam APUR? Kita tengok dalam soalan imbangan duga, tiada hutang lapuk yang lama. Tiada hutang lapuk yang lama. Jadi berapakah hutang lapuk yang kita perlu letak di dalam APUR? Betul 400. Okey, yakin. Okey. Pelajar ni nampak macam takut-takut nak jawab. Okey, kita revise baliklah. Dalam soalan, contoh tadilah yang lama ada 384. Tahun ini punya ada 664. Jadi nak masuk dalam APUR, ambil yang lama tambah yang baru. So dia dapatlah angka ni. Dan angka yang tahun ini dia tolakkan dekat dalam akaun belum terima untuk dapatkan akaun belum terima yang baru. Okay. Manakala soalan tadi yang saya tunjukkan tahun 2015, dalam soalan ini tidak dibekalkan hutang lapuk yang lama. Tidak diberikan hutang lapuk yang lama. Bila dia tak berikan hutang lapuk yang lama, maksudnya hutang lapuk lama tu kosong. So bila kita tambahkan dengan tahun ini, hutang lapuk kita kekal 400 di dalam APUR. So di dalam PKK pun kita akan ambil ABT. ABT kita adalah 25600 tolak 400. Jadi berapakah ABT kita yang terbaru selepas tolak hutang lapuk? Kita akan dapat 25200. So ini adalah ABT terkini, betul? Itu adalah ABT terkini. Ya, betul. Okey, bagus pelajar. Respon yang baik. Dan bila kita dapat ABT yang terkini, barulah kita boleh buat soalan seterusnya. Iaitu soalan yang kelima ni. Peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu. Okey, ada soalan? Selamat datang Cikgu Mutalib, Pengetua STMI Syahidah. Terima kasih. Selamat datang Cikgu. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih Cikgu Syahidah. Sorry dah lambat sikit. Ada hal tadi.
Okey. Baiklah pelajar, lepas kita dapat jawapan tadi, 25200 adalah ABT terkini. Jadi kita akan gunakan angka ABT terkini untuk kita kira kita punya peruntukan hutang ragu. Kita ada 1%. Okey, kita revise kembali. Hutang ragu dalam soalan kita ada 321 yang lama. 321 yang lama. Okey, saya tunjukkan kembali sebab takut ada yang lupa. So untuk peruntukan hutang ragu ni, kalau pelajar lihat, kita punya hutang ragu yang kita darabkan, kita akan tulis terus di dalam PKK. Yang kita darabkan, kita akan tulis terus dalam PKK. Jadi untuk soalan ini, kita punya PKK ni, okay, kamu lihat, kita punya soalan 1%. Okay, so kita akan ambil terus ABT baru darab 1%. So berapakah kita punya PHR untuk kita tulis di dalam PKK? Berapa? Betul. Okay, so jawapan dia adalah 252. Mana saya dapat 252 ni? Mana kamu dapat 252 ni? Kita ambil lah yang kita kira tadi ni, 25200. Ini adalah ABT terkini. So kita darab terus 25200, darabkan terus dengan 1%. Dapatlah 252 dan ini kita akan terus letak di dalam PKK. Okay, kita akan terus letak di dalam PKK. So cara kamu nak letak dalam PKK nanti macam mana? Kamu akan buat seperti inilah. Okay, kamu akan masukkan PKK tu, kamu akan tulis terus dekat PHR. Dalam PKK kamu akan tulis terus di dalam PHR kamu. Okay, ataupun dekat sinilah. Dalam PHR kamu ni, kita akan tulis teruslah di sebelah situ. Kita akan tolakkan. Di dalam ruangan aset semasa. Kita ada akaun belum terima, kita akan tolakkan PHR. Okay. Next, kita akan lihat kembali pada soalan. Kita ada apa? Susut nilai. Okay, kita ada susut nilai. Kita ada susut nilai, tapi sebelum berlakunya susut nilai, kita ada bayaran. Bayaran maksudnya apa? Dia beli kenderaan baru. Pada 1 Januari, harga 146,000. So ini adalah maklumat yang nombor 6 sebenarnya. Lain-lain tu. Okay. Kan saya kata nombor 6 tu bergantung kepada soalan kan. So untuk soalan ini, kita diberi maklumat berkenaan dengan kenderaan baru. Iaitu kita ada kenderaan lama 50000 dan kita beli kenderaan baru. Kenderaan lama dengan kenderaan baru. Jadi di dalam PKK kita akan tambahkan dua-dua ni lah. Akan tambahkan kedua-dua ni. Jadi kenderaan terkini yang baru adalah 64600. So ini adalah kenderaan terkini yang baru. Tetapi kalau kita lihat di bawah ni diberi maklumat untuk susut nilai. Okay, kita kena buat mengikut kaedah baki berkurangan. So macam mana nak kira benda ni? Kita ada dua kenderaan. Okay, kalau kamu lihat kita punya susut nilai kenderaan, kita ada 64600. Susut nilai yang lama, kita ada 2400. Berdasarkan baki berkurangan, so make sure kita kena buat apa? Kita kena tolak dahulu. 30% darab, sebab dia kata baki berkurangan kan? Bila baki berkurangan kita kena buat apa? Kita kena tolak dulu yang lama. So susut nilai terkumpul yang lama adalah 24000. So kita ambil 64600 tolak 24000.
Okay, so berapakah susut nilai kita sekarang untuk kenderaan? Ya, betul. Kita akan dapat 12180. Tadi kawan kamu jawab 40,000 something, tapi dia terlupa nak kira, darabkan dengan 30%. Okey, pastikan kamu darab dulu. So ini adalah susut nilai untuk kamu masukkan dalam belanja. Okey, soalan saya sekarang ni. Berapakah yang kita nak letak dalam SNT? Dekat PKK. Berapa? Berapakah nilai yang kita nak letakkan dalam SNT? So, kalau susut nilai, kita kira tu, kita letak dekat belanja ataupun APUR, tetapi yang terkumpul tu maksudnya tahun lepas campur tahun ini. 24,000 tambah dengan 12180 yang kamu kira tadi. Ya, betul. Kita dapat 36,180. Okay, very good. Okay, betul jawapan kamu. Okay, jadi SNT adalah nilai yang di bawah ni. Baguslah ni, dah pandai kira dah. Okay. Next, lengkapan. Okay, lengkapan senang. Paling senang lengkapan sebab dia kata kaedah garis lurus. Okay, bila kaedah garis lurus kita nak kena buat apa? Kita darab sahaja. Kita darab sahaja. So kita ambil kira kaedah garis lurus, kita darab saja 20%, darabkan dengan lengkapan kita ada 25,000. Darab terus 25,000. So berapakah kita punya SN? Senang je kan? Okey, boleh pun, tak susah. Okey, selesailah kita punya lengkapan. Okey, berapa SNT? Tahun lepas 10,000. Okey, ni kamu dapat tadi 5,000 kan? So kamu tambah saja. Betul. Okey, 15,000 betul. Very good. Senang je kan? Okey. So nampaklah kamu dah boleh buat dah ni sebenarnya soalan ni. Okey, tahniahlah pelajar. Kamu boleh buat dah soalan ni. Okey, saya ada tertinggal satu. Okey, last tertinggal satu. Dia cakap tentang insurans di sini. Insurans untuk kenderaan baru. Kenderaan baru adalah 14,600 saja. Ini adalah kenderaan baru. Tapi dia punya insurans dia kata 240 sehingga 31 Disember. Memandangkan akaun kita hingga 30 Jun, jadi selepas Jun adalah Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. So ada 6 bulan. Ada 6 bulan kita punya insurans yang pra. Ada 6 bulan insurans yang pra. So berapakah insurans pra itu? Kita punya insurans ni 240 dia kata. Dalam soalan dia kata ada insurans premis 2150. Okay. Tapi ini insurans lama lah. Insurans yang ni insurans lama. Dan ini insurans ni adalah insurans lama. So tak ada kaitan lah. Yang 240 ni adalah insurans yang baru. Insurans yang baru 240 tapi biasanya insurans memang untuk setahun. Dia kata dah bayar sehingga 31 Disember. Okay, dia kata dah bayar sehingga 31 Disember. So kalau pelajar lihat, dia kata dah bayar insurans 31 Disember. Okay. Insurans dah bayar hingga 31 Disember tetapi akaun ni sehingga 30 Jun. Jadi daripada Julai sampai Disember 31 hari bulan, kita ada 6 bulan lebih. Ada 6 bulan ekstra. 6 bulan ekstra ni adalah insurans prabayar. Adalah insurans prabayar. So berapakah insurans prabayar? 240 ni untuk setahun. Jadi 6 bulan berapa? Berapa yang terlebih bayar tu? So kita akan kira 6/12.
Syakila, betul. 120. Okay, 120 adalah pra. Insurans pra bayar 120. Itu kita akan letak dalam PKK sebab dia kata pra bayar. Jadi berapa jumlah insurans sebenar untuk kita letak dalam APUR? Tetap sama 120. Maknanya di dalam APUR kena bayar 120. Di dalam PKK ada pra bayar 120. So 120 ni dengan 120 ni dapatlah 240. Ramai yang respon. Alhamdulillah. Okey. Boleh tak pelajar semua? Okay, cikgu akan berikan soalan tambahan lah. Cikgu akan beri lagi soalan tambahan kepada Cikgu Hamidah. Jadi kamu boleh terus buat lah. Dan soalan tambahan yang cikgu bagi ni semuanya adalah daripada soalan SPM sebenar. Okay. Jadi Alhamdulillah lah untuk kelas pada hari ini cikgu stop presenting. Okay, jadi selesailah kita punya kelas pada hari ini. Kelas ke? Boleh cakap kelas ke? Okay. Jadi saya serahkan kembalilah kepada Cikgu Hamidah. Silakan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Syahidah Shahar atas perkongsian yang diberikan. Saya tak perasan Cikgu Amir masuk juga di PK1. Bila cek keadilan baru perasan Cikgu Amir ada. Okey, terima kasih kepada Cikgu Mutalib, Cikgu Amir, Cikgu Sufian. Kami saya dah awal dah masuk. Okey, sokongan yang diberikan. Dan saya rasa jelaslah apa Cikgu Syahidah bentang tadi tu sangat bermakna lah. Saya pun dapat sedikit sebanyak ilmu lah daripada Cikgu Syahidah. Okey, orang yang sangat berpengalaman lah, yang sangat committed dalam menjalankan kerja. JKMP, SMK, Seri Bali, JU Prinsip Perakaunan, dan Cikgu Syahidah juga pernah menjadi ketua untuk kerja khusus ketua penantaran kerja khusus peringkat negeri. Okey, dan antara orang kuat lah. Kalau Johor, kalau Cikgu Syahidah semua kenal lah dia. Jadi rugilah kalau kita tak ambil apa yang dia dapat. Dan sepanjang saya kenal dia pun, saya sebenarnya segan dengan Cikgu Syahidah sebab dia tak pernah melokit dengan ilmu dengan saya. Walaupun kita orang lebih kurang sama ilmu, tapi ilmu pula umur. Okey, lebih kurang sama umurnya, tapi Cikgu Syahidah ni antara yang banyaklah ilmunya. Dan yang special Cikgu Syahidah ni dia boleh banyak berbahasa. Bahasa Inggeris boleh, bahasa Cina boleh. Tu specialnya dia tu. Okey. Sebab tu dia kat sekolah dengan jam moral. Dengan jam budak Cina. Dan banyaklah lagi yang kelebihan-kelebihan yang dia ada. InsyaAllah satu hari nanti kita boleh dapat jemput dia lah datang ke sekolah. Lagi senanglah. Okey, terima kasih kepada Cikgu Syahidah. Okey, saya ada pantun sikit. Okey, anak semilang di tapak tangan, tersusut duri bisanya terasa. Jika kejayaan menjadi harapan, jangan sekali berputus asa. Okey, jadi kita dalam tempoh COVID ni jangan berputus asa lah dengan apa yang kita ada. Kita cuba selagi mampu. Okey, link kehadiran jangan lupa isi Ada masalah cakap dengan saya. Okey, sebelum tu. Okey, sekejap cikgu. Saya ada share saya punya channel dekat dalam chatting. Kalau ada pelajar yang berminat nak join, boleh join lah. Dan saya nak share jugalah ada satu link lagi, boleh beri respon lah ke atas apa yang saya dah berikan taklimat pada hari ini. Okey, sebelum tu kita jemput Cikgu Mutalib untuk sepatah dua kata. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Dengan limpah rahman dan hidayahnya kita dapat bersama pagi ini. Maaflah atas kelewatan. Okey, Puan yang dihormati Puan Syahidah binti Zahar, rakan-rakan pengurusan, Puan Hamidah serta anak-anak SMA Aku di Minang. Alhamdulillah, terima kasih Puan Syahidah atas perkongsian ilmu untuk anak-anak SMA Aku ini. Okey, untuk anak-anak dapatlah ilmu ini. Okey,
Kalau tak faham nanti boleh terus berhubung dengan Cikgu Saidah atau Cikgu Hamidah nanti. Ingat prinsip akaun ini kita kena buat berbanyak latihan. Mungkin cikgu ni dulu pun ambil prinsip akaun, tapi cikgu belajar sendiri saja. Kerana sekolah cikgu tak tawarkan prinsip akaun pada tahun 1983 atau 84. Sekolah cikgu tak tawarkan prinsip akaun, tapi bangsa dipanggil SRP, SRP cikgu ambil prinsip akaun. Okey, tiga ambil. Jadi cikgu belajar sendiri je lah, pakai buku saja. Dulu juga dapat 7. Okey, itu tak lupa cikgu. Jadi yang penting anak-anak ingat prinsip akaun ini kena kerap buat latihan. Dia kena kerap buat latihan. Kena pandai pindahkan. Sebab dia berkaitan langsung akaun jualan, timbang duga. Kalau dululah penjualan, timbang duga dan semua kunci kira-kira ni semua kan. Ada kait dulu, tapi sekarang ni saya tak tahulah adakah masih ada lagi timbang duga, akaun jualan, channel semua tu. Okey. Kunci kira-kira masih adakah diguna pakai lagi. Okey, ingat anak-anak, teruskan menuntut ilmu kerana kita tak ada titik notah dalam kita menuntut ilmu ini. Sampai ke mati pun, sampai nak mati pun kita perlu menuntut ilmu. Okey Puan Saidah, terima kasih, ikhlaskanlah ilmu yang dicurahkan untuk anak-anak STMA Gemilang ini. Terima kasih Puan Hamidah atas usaha ini. InsyaAllah kalau kita anak-anak kita dah bersemuka nanti, kita jumpalah Cikgu Syahidah binti Sahab ni. Okey, kita panggil jemput lagi ke STMA kita untuk terus mencurahkan ilmu untuk anak-anak ni. Batu Pahat, Yomping dengan Sungai Mati tak jauh je. Ikut habis saja pun senang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih atas sedikit ucapan daripada Cikgu Mutalib dan Cikgu Hamidah. Ni hebatlah sebenarnya. Okay, ambil akaun. Okay, tapi ambil sendiri. Okay, orangnya hebat. Cikgu Amir ada tak nak cakap apa-apa? Cikgu Amir lagi tak? Sorry Cikgu Amir, saya tak perasan tadi. Tak apa. Ucapkan terima kasih sajalah pada Cikgu Syahidah yang dapat berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar SMA. Juga tahniah kepada Cikgu Hamidah kerana dapat melaksanakan program pada hari ini walaupun hari cuti. Dan juga tahniah kepada anak-anak pelajar yang dapat bersama pada hari ini untuk menimba ilmu daripada seorang guru yang pakarlah dalam bidang prinsip akaun. Saya rasa itu sahaja Cikgu Hamidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Cikgu Amir. Okey, terima kasih atas sokongan semua. Okey, terima kasih Cikgu Mutalib, Cikgu Amir Hamzah, Cikgu Syahidah atas perkongsian. Sekian, terima kasih.